Baik, kuliah kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan kera. Okey, kera sebagai haiwan perosak. Walaupun dia merupakan hidupan dia, tetapi disebabkan oleh pencerobohan kera dalam persekitaran bandar khususnya dan kawasan yang berhampiran dengan ladang kelapa sawit dan juga hutan simpan, terdedah kepada gangguan kera. Jadi kera termasuk dalam kategori perosak bandaran. Sistem hang. Okey, ini taksonomi kera. Kita perhatikan dia tergolong di dalam order primates. Primates dari sudut biological, manusia juga termasuk di dalam order ini dari sudut biological, tapi tidaklah bermakna manusia digolongkan bersama dengan primates. Kera, siamang, ungka, orangutan, chimpanzee, bonobo, gorila dan sebagainya. Itu dari sudut biological. Jadi jangan keliru, dari sudut biological memang banyak persamaan. Tetapi sudah tentu manusia tidak boleh disamakan dengan haiwan. Itu kalau golongan yang berpegang dengan teori evolusi yang tidak mempunyai pegangan terhadap agama, mungkin mereka akan menyamakan manusia dengan primate. Okey, dia tergolong dalam genus Macaca dan spesies dia adalah Macaca fascicularis. Nama biasa dia antaranya adalah kera. Ekor kera ni maknanya dia adalah the long tail macaque ni, sebab macaque ni dekat Malaysia ada 3. Kita ada long tail macaque, kemudian pigtail macaque dengan satu lagi adalah short tail ataupun short tail macaque, ataupun dalam bahasa bahasa ataupun nama biasanya adalah kera, beruk dan juga beruk ekor kontot. Dan beruk ekor kontot ni biasanya berada di sebelah utara sahaja. Ataupun nama-nama lain adalah crab eating macaque sebab dia cenderung untuk duduk di kawasan hutan paya dan ketam adalah antara makanan kegemaran dia. Nama-nama lain Cymolgus monkey, Java macaque, kera Jawa dan kera macaque. So itu antara nama-nama biasa yang dikaitkan dengan spesies ini, tapi nama spesies adalah Macaca fascicularis. Okey, ini contoh gambar. Dia kera ni dia ada ekor panjang ni. Beruk tak ada kera, tak ada ekor. Baik. So commonly known as a long-tailed macaque ataupun crab-eating macaque. Moving in sizable group with dominant male. Dia bergerak dalam kumpulan dengan diketuai oleh jantan yang dominan, disebut sebagai alpha male. Sebagai ketua, belongs to the family Cercopithecidae and lives in matrilineal social group. Maksudnya dia sebenarnya di kumpulan
kumpulan dia ataupun koloni kera ni adalah dikuasai oleh betina, matrilineal. Male members leave group when they reach puberty. Kera jantan akan meninggalkan koloni ataupun kelompok apabila dia mencapai kematangan dari sudut seksual. The most prevalent and ecologically diverse of non-human primate species in the world. Dia dianggap sebagai primate yang paling prevalent ni maksudnya yang common, common dan juga ecologically diverse, maksudnya dia hidup di dalam persekitaran ekologi yang pelbagai. At least 10 subspecies are presently recognized. Sekurang-kurangnya ada 10 subspecies. Ataupun mungkin lebih, with a few apparent difference between any of them. Sukar untuk membezakan di antara subspecies ini, kecuali mereka yang memang biasa dan pakar. Other than variance in pelage, color, tail length and form of cheek whiskers. Jadi perbezaan di antara subspecies ni adalah berdasarkan kepada warna, warna bulu, panjang ekor dan juga misai, whiskers. Jadi sukar untuk membezakannya, kecuali mereka yang memang sudah terbiasa yang melakukan research dan sebagainya. Itu dari sudut warna dia, cheek whiskers present on both gender. Kedua-dua jantan dan betina mempunyai misai, tetapi pada kera jantan dia mempunyai moustache. Jadi yang apa tadi, whiskers tu dia macam janggut, tetapi kalau yang jantan dia mempunyai misai. Dan betina ada janggut and both have white coloration on their eyelids near the nose. Ini description ni, boleh baca sendirilah ya. Long tail macaws are named because of defining characteristics that can be seen, which is their extraordinary long tail. Jadi ini adalah ciri yang paling jelas ketara kerana dia mempunyai ekor yang panjang ni antara 40 hingga 65 cm. Dan lebih panjang daripada tinggi dia, iaitu antara kepala dan bahu. Infants born in black, anak dia bila lahir berwarna hitam, dan lebih kurang dalam setahun dia memiliki warna seperti kera dewasa. Dan dia mempunyai special cheek pouches dekat pipi dia, mempunyai macam pouches ataupun kantung untuk menyimpan makanan, storing their food before transport it away from foraging site to eat. Jadi biasanya dia akan mengambil makanan dan simpan di dalam cheek pouch dia dan bawa ke tempat yang lebih selamat untuk makan makanan tersebut. Ini satu koloni kera yang kita boleh lihat dia punya cheek pouch. Dia menggelembung apabila diisi dengan makanan. Okey, kera mempunyai taburan yang agak meluas di seluruh Asia Tenggara, up to India on the Nicobar Island, sehingga ke India dan juga Kepulauan Nicobar. Kebanyakannya terdapat di Malaysia, Thailand, Myanmar, Kemboja, Vietnam, Sumatera dan Filipina. Jadi bukan keseluruhan Indonesia, tetapi pada pulau-pulau yang tertentu saja, khususnya Sumatera. Dan introduce ni maksudnya diperkenalkan, maksudnya dia bukan spesies yang bukan spesies tempatan, tetapi dia bawa masuk ke Pulau Tinjil pada tahun 1998 di Indonesia,
as part of establishment of natural habitat breeding facility to supply biomedical research untuk tujuan kajian bagi kajian biomedical. Jadi dekat Indonesia ianya diperkenalkan di Pulau Tinjil pada tahun 1998. Juga dibawa masuk oleh orang-orang Portugis di Kepulauan Mauritius di Lautan Hindi seawal kurun ke-16, 1500. Dan bilangannya telah mencecah 35,000 ekor dekat Kepulauan Mauritius, sehingga menjadi ancaman terutama pemangsaan ke atas telur dan juga anak burung-burung tempatan. So ini boleh menyebabkan kepupusan kalau tidak dikawal. Ini taburan kera di Asia Tenggara. Jadi kita lihat kalau di Indonesia setakat Pulau Borneo, tetapi tidak wujud, tidak ada kera di Sulawesi dan seterusnya, Kepulauan Maluku, Irian dan sebagainya. Ada sebabnya, kerana dekat sini ada satu garis, namanya garis Wallace, WALLACE, di mana arus yang melalui Selat Makassar ini sangat deras, sehingga dia menghalang penghijrahan haiwan dari Borneo ke Sulawesi. Jadi ada arus yang sangat deras dekat sini, itulah yang menghalang penghijrahan haiwan daripada Borneo ke Sulawesi. Jadi kita tengok komposisi fauna di Pulau Borneo dengan Pulau Sulawesi sangat berbeza. Bahkan terdapat persamaan di antara fauna yang terdapat di Sulawesi, Papua dan juga Australia. Antaranya adalah haiwan yang mempunyai pouch seperti kangaroo, tapi kangaroo tak ada di Sulawesi, tapi ada beberapa rodent yang mempunyai pouch, mempunyai kantung yang tergolong di dalam marsupial. Okey. Di Malaysia populasinya adalah tersebar di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, dan interaksi di antara manusia dan kera telah wujud sejak dahulu, di mana manusia menyimpan ataupun memelihara kera sebagai haiwan kesayangan dan juga untuk tujuan hiburan. Okey. Sejak kebelakangan tu maksudnya dalam tempoh 20 tahun yang lalu, deforestation ataupun pemusnahan hutan untuk tujuan urbanisasi dan juga aktiviti pertanian semakin rancak untuk accommodate increasing human population, untuk menampung populasi manusia yang semakin meningkat. Jadi apabila habitat kera ini semakin mengecil, maka mereka mula encroachment ataupun mula menceroboh kediaman manusia, dan kejadian human habitation, kediaman manusia, dan kejadian ini semakin kerap. The high adaptability and robustness of the species. Spesies ini boleh menyesuaikan diri dan sangat robust. Robust tu maksudnya lasak, sehingga menyebabkan interaksi di antara manusia dan kera ini bertukar menjadi konflik, konflik ataupun pertembungan yang mencetus pelbagai masalah, baik kepada manusia maupun kepada kera.
contoh-contoh yang gambar yang diambil di Taman Melawati, Taman Melawati di Kuala Selangor, yang sekarang ini menghadapi masalah kera yang sangat serius, sehingga cuba untuk masuk ke dalam kenderaan yang menceroboh kedai-kedai dan juga menceroboh sekolah. Kalau kita lihat kawasan ini sekolah bukan sekolah asrama penuh, tapi ada sebahagian pelajar yang duduk di asrama sekolah ini, dan kita lihat tempat menyidai pakaian terpaksa dipagar, sebab kalau tidak pakaian tadi akan hilang. Dan kita tengok bangunan sekolah ini pun dipagar dengan wire mesh, supaya tidak dimasuki oleh kera yang mengganggu pelajar. Jadi image of macaque as a human friendly turn into that of apprehension and uneasiness. So hubungan di antara manusia dan kera ini bertukar, daripada suatu hubungan yang dilihat mesra kepada satu hubungan yang menimbulkan pelbagai ketegangan. Reports of macaque invading houses and other premises, laporan kera menceroboh masuk ke dalam rumah, mencuri makanan dan menyebabkan kerosakan kepada harta awam, merosakkan landscape dan juga kawasan rekreasi sangat common ataupun rampant, selalu berlaku. Kera juga menyelongkar tong sampah, menghasilkan keadaan yang tidak menyenang, pemandangan yang tidak menyenangkan, dan menimbulkan masalah imej kepada pihak berkuasa. The macaque has become serious pest problem for agricultural crop, juga merupakan perosak bagi tanaman tertentu, contohnya koko, incorporating food crop as their daily diet, dan menjadikan tanaman makanan sebagai sebahagian daripada makanan harian dia, daily diet, fruit orchards, kebun buah-buahan, pisang, nangka, koko, kelapa dan sebagainya. Most worrying is the increasing cases of macaque turning aggressive and attack human. Ini yang paling membimbangkan, kerana semakin banyak kes kera secara agresifnya menyerang manusia, terutama sekali children, kanak-kanak, menyebabkan kecederaan yang serius dan bahkan kematian. Memang ada beberapa kes, terutama merampas bayi daripada ibunya. Greater concern is that of the Macaca genera have been determined as a possible carrier of a simian virus, which act in a similar manner as HIV virus, thus can be transmitted by scratch, bites or body fluids. Ini antara kebimbangan yang semakin besar, iaitu kera didapati memindahkan virus, menularkan virus sama seperti virus HIV yang boleh ditularkan ataupun boleh dipindahkan melalui bahagian tubuh yang digaru, gigitan ataupun daripada cecair tubuh. Kalau kita perhatikan, HIV virus ini sebenarnya berasal daripada primate juga di Afrika, sebelum dia berpindah kepada manusia. Berarti virus ini, yang satu keluarga dengan HIV virus ini adalah penyakit ni boleh dikatakan sebagai zoonotic disease, zoonosis, iaitu penyakit yang dipindahkan daripada haiwan kepada manusia. Ini maklumat ini daripada penelitian yang menyenaraikan beberapa tempat di mana
gangguan kera adalah serius. Jadi boleh lihat senarai itu. Can be considered as most adaptive primate to wide range of habitat. Dan kera ni adalah spesies yang boleh menyesuaikan diri dalam habitat yang pelbagai, mangrove, hutan paya, hutan bakau, mangrove ni hutan bakau, swamp area hutan paya, dan juga kawasan pertanian yang berdekatan dengan kawasan hutan. An arboreal primate. Arboreal tu maksudnya yang spend a lot of time on the trees. Dia menghabiskan banyak waktu di atas pokok. Spend most of its life in the safety of trees. Long tail helps to balance their body with assistance of the sharp nails for a good grip. Jadi ekornya yang panjang ini membantu dia untuk seimbangkan tubuh dia dengan menggunakan kuku dia yang tajam bagi mendapatkan a good grip ataupun cengkaman yang teguh. Main predators of this species are panthers, harimau kumbang, and large reptiles such as snakes. Ini musuh utama dia, iaitu harimau kumbang dan juga ular sawa khususnya. Quadruped tu maksudnya dia berjalan di atas empat anggota dia. Anggota depan, dua anggota depan dan dua anggota belakang. Macam kita ada anggota depan kita tangan, anggota belakang kita kaki, yang kita berjalan di atas dengan menggunakan kaki kita. Itu namanya bipedal. Tapi kalau dia quadrupedal, maksudnya dia menggunakan keempat anggota depan dan belakang. Spend their life in trees and they can leap distances between trees up to 5 meters. Also spend some time on the ground as they forage for food. Dia juga menghabiskan masanya di atas tanah apabila foraging for food ni maksudnya mencari makanan. Jadi start early at 0600 pukul 6 pagi. Spend the morning hours feeding heavily. Jadi dia menghabiskan waktu pagi dia untuk makan, dan tengah hari adalah waktu untuk berehat. Midday is time for resting. While group is resting, sementara koloni ini berehat, ada individuals do their own activity, such as grooming, playing and sleeping. Grooming ni maksudnya mereka akan mencari kutu dan juga membetulkan ataupun bulu masing-masing, bermain dan juga untuk tidur. Omnivorous maksudnya dia makan pelbagai jenis makanan daripada daun-daun dan juga yang berasaskan protein. Highly adaptable because they are generally feeder. Jadi kera ni adalah pemakan yang umum, generalis. Maksudnya dia tidak tertumpu kepada makanan-makanan tertentu. Ini beberapa kajian yang dibuat menunjukkan di Sumatera 82% daripada diet terdiri daripada buah-buahan. Di Borneo, Kalimantan khususnya 67% makanannya terdiri daripada buah-buahan yang masak ranum. Jadi umumnya buah-buahanlah menjadi makanan utama. At certain times of the year when fruit is less available, they feed on insects, seeds and mushroom. Jadi apabila buah-buahan kurang pada musim-musim tertentu, maka mereka akan makan serangga, biji benih dan juga mushroom, cendawan. Okay. A wide range of diet lead to their high chance of survival even though
even through change of the environment. Jadi dengan mempunyai julat pemakanan yang luas, ya, dia boleh hidup dalam environment persekitaran yang berubah-ubah. Ya. Mungkin musim panas ataupun musim hujan, musim kemarau dan sebagainya. Can consume other food such as insects, stems, seeds, grass, invertebrates, bird eggs, clay and also bark. Makanan dia pelbagai, termasuk clay, tanah liat, dan juga bark, kulit pokok. They spend time consuming crabs where they forage in mangroves and also have been seeing eating frogs, shrimp and octopus. Jadi bagi populasi yang duduk di kawasan hutan bakau, ketam adalah makanan utamanya, tapi dilihat juga memakan katak, udang kecil dan juga octopus, sotong macam gurita tu tapi yang bersaiz kecil. Searching and eating foods is done below 20 meters and closer to 12 meters in the lower canopy layer, understory and on the ground. Jadi ini berdasarkan kepada kajian, dia mencari dan juga makan pada ketinggian di antara 12 hingga 20 meter, ya. Di bawah, di antara 12 hingga 20 meter, in the lower canopy, maksudnya canopy ni adalah bahagian daun-daun pokok, tapi di bahagian bawah, understory dan juga di bawah pokok dan on the ground, di atas tanah. Itu gambar ni menunjukkan kera ni memakan ketam. Prefer areas with high water sources. Jadi duduk di kawasan yang bekalan airnya terdapat bekalan air. Thus more easily found near river banks, lakes and along the sea coast. High presence throughout Southeast Asia associated to the rainy season. Jadi kehadiran yang besar di Asia Tenggara adalah kerana musim hujannya. In Southeast Asia lasts from about September to May with average monthly rainfall between 140 and 300 mm. Jadi taburan hujan yang yang tinggi amat sesuai untuk kehidupan kera. Now easily found in urban areas as urbanization rapidly developed, berdasarkan kepada kajian perhilitan. Sekarang ini ditemui di kawasan bandar. More common in secondary forest area, kawasan hutan hutan sekunder. Secondary forest ni maksudnya hutan yang telah telah diteroka, terutama berhampiran dengan kediaman manusia, human settlement, where they have access to gardens and farms to feed on crop. Di mana mereka ada akses ataupun capaian kepada plot-plot tanaman yang menyediakan makanan, tanaman makanan. They have become habituated with the changes of their ecology and environment. Jadi mereka ni sudah terbiasa dengan perubahan baik di sudut ekologi maupun di sudut persekitaran. Jadi mereka boleh menyesuaikan diri daripada kawasan habitat hutan kepada habitat bandar. Colony can be defined as individuals of the same species living within a group. Mereka duduk dalam koloni. So this is the definition of colony. Individuals of the same species living within a group. Usually for mutual benefits such as stronger defense or the ability to attack bigger prey. Dan ada sebab kenapa mereka hidup dalam koloni, dalam kumpulan, didorong oleh manfaat ni. Bila duduk dalam kumpulan, mereka mempunyai pertahanan yang lebih kukuh dan kemampuan untuk menyerang mangsa, terutama mangsa yang besar.
highly sociable animal and lives in groups ranging from 6 to 60 members. Jadi kera duduk dalam satu kumpulan yang bilangannya antara 6 hingga 60 ekor. There is higher chance of detecting their predator and also their possibility to become victim of prey is decreased along with their size group. Jadi lagi besar kumpulan itu, maka kemungkinan mereka menjadi mangsa kepada predator, kepada harimau kumbang lebih rendah. However, increasing in members of colony may lead to competition of food which can be densely clumped and seasonally variable. Jadi ada kelebihan dia, tapi ada juga kelemahan dia, iaitu dengan mempunyai bilangan ataupun saiz koloni yang besar, ini boleh menyebabkan saingan yang sengit untuk mendapatkan makanan yang seringkali densely clump, maksudnya dia tertumpu pada satu kawasan dan tidak taburannya tidak sekata dan juga seasonally variable, maksudnya hanya wujud pada musim-musim tertentu sahaja. Live in multi-male, multi-female groups. Maksudnya ada beberapa ekor jantan, beberapa ekor betina, which commonly have a dominance hierarchy among both gender. Jadi ada maksudnya jantan dan juga betina yang dominan, yang dianggap sebagai ketua. Female remain in their natal groups. Kera betina tetap tinggal di dalam kumpulan di mana dia dilahirkan, natal groups, and exhibit slightly dominance hierarchies which can be passed within matriline. Dan dia menunjukkan hierarki ini, maksudnya pangkat pangkat sebagai ketua, dan ianya boleh diwariskan kepada keturunannya. The alpha refers to individual that have highest rank in their social organization. Alpha selalunya dirujuk kepada jantan, dan ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi di dalam koloni. In this species, higher ranking individuals enjoy more time grooming than lower rank individual. Jadi dalam spesies kera ni, individu yang lebih tinggi kedudukannya akan menikmati lebih banyak masa untuk grooming, berbanding dengan individu yang berada di bawah rank ataupun kedudukan yang lebih rendah. For males, the alpha will have highest access to reproductive females and fathering majority on infants born in the group. Jadi kalau alpha male ni, dia mempunyai akses ataupun hak untuk untuk mendapatkan betina yang reseptif, maksudnya yang subur, dan fathering majority, maksudnya dia merupakan menurunkan banyak waris dalam kumpulan tersebut. Females have more offspring over their lifetimes than lower ranking females. Jadi kera betina yang lebih tinggi kedudukannya mempunyai anak yang lebih ramai dalam jangka hayat dia. Greater survival due to better access to food, more central position in the foraging group, which offers protection from predators, less chance to be harassed by lower ranking females. Jadi kalau betina yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi ni, dia mempunyai akses yang lebih baik kepada makanan. Kedudukannya di tengah kumpulan menjadikan dia lebih terlindung berbanding dengan individu lain daripada pemangsa, dan kurang keberangkalian diganggu oleh betina yang berada pada kedudukan yang lebih rendah. According to IUCN Red List, IUCN ni stands for International Union for Conservation of Nature. Red List, ini adalah suatu senarai yang komprehensif lengkap, di mana semua spesies akan disenaraikan dan juga statusnya dari sudut
status kepupusan dia, ataupun apakah dia terancam dan sebagainya. Dan Macaca fascicularis ataupun kera digolongkan sebagai haiwan yang kurang mendapat perhatian, least concern, sebab bilangannya banyak dan dia tidak terancam. IUCN Red List is a list of the conservation status of species, subspecies, varieties, and some subpopulation on a global scale. That is compiled by scientists to highlight threatened species that going extinct and provide way to conserve it. Jadi tujuan IUCN Red List objektifnya adalah untuk menyenaraikan semua spesies dan juga menonjolkan mana-mana spesies yang diancam oleh kepupusan dan kemudian menyediakan kaedah-kaedah bagaimana untuk memelihara. These species are intelligent and special where they understand human easily compared to other animals. Ini yang memungkinkan berlakunya interaksi di antara manusia dan juga kera. Sebab dia mudah untuk faham arahan ataupun instruction. Recently, it has been used widely for the purpose of biomedical research. Sekarang ini digunakan untuk tujuan kajian perubatan biomedical. Compared with rodents or dogs, berbanding rodent dan juga anjing, non-human primates have a closer evolutionary relationship to human. Jadi primate ni dia mempunyai banyak persamaan dari sudut biologi dengan manusia. Oleh kerana itu, kajian-kajian yang mana menggunakan primate ini, kesan dia mungkin mirip dengan kesan yang akan berlaku kepada manusia. Added benefit of being capable of completing memory tests and designed by humans and exhibit higher physiological similarity. Dia mempunyai kemampuan untuk melalui ujian-ujian memory, ingatan yang direka untuk manusia dan juga exhibit higher physiological similarity. Persamaan fisiologi dengan manusia lebih tinggi berbanding dengan haiwan lain. Widely used in drug development, digunakan secara meluas untuk dalam drug menghasilkan ubat-ubatan, drug testing, ujian ubat-ubatan dan juga toxicology, keracunan. Other benefit for human is macaques can be an attraction for tourism, especially in small island. Jadi kalau dalam sebuah pulau yang kecil, contoh macam Pulau Pinang, dia menjadi tourist attraction di kebun botani, tapi populasi kera dekat kebun botani itu sudah menjadi ancaman pula kepada pengunjung. Jadi langkah-langkah kawalan telah diambil untuk menghadkan bilangan kera dekat Taman Botani di Pulau Pinang. Nowadays, macaques not only live in forests, but also found in urban areas such as fields, tourist lodge, roadside, township, and housing estate, where macaque can be found meruding. Jadi kera pada hari ini dilihat mengganggu kawasan bandar, terutama kawasan lapang, kemudian tempat tinggal macam tourist lodges, kemudian roadside, tepi jalan, kita biasa tengok. Even dekat R&R, township, kawasan perumahan, has been accorded pest based on circumstances. Jadi sudah dianggap sebagai perosak, intruding human house, menceroboh masuk ke dalam rumah, rummage through garbage, menyelongkar tong sampah, and stealing food, mencuri makanan. Jadi kera ni telah dikategorikan sebagai perosak, tetapi masih dilindungi oleh Akta Hidupan Liar. According to Perhilitan 2004, Macaca fascicularis has become critical problem in some states such as Selangor and Johor,
where these two states have recorded the fastest population growth. Jadi perkembangan peningkatan populasi kera sangat tinggi di Selangor dan Johor. Markups considered as pests to farmers where they are reports as they inhabit in area and quickly learn to raid crop and beg for food from humans. Jadi bagi petani dia merupakan perosak kerana dilaporkan menyerang tanaman dan juga beg for food, maksudnya mereka meminta makanan daripada manusia. Ini beberapa keratan akhbar. Haiwan liar ganggu 151 pelajar murid ditangkap. Jadi banyak laporan-laporan kera mengganas takutkan penduduk. So berita-berita ni keluar dari masa ke semasa. Okey, kita lihat apakah masalah yang ditimbulkan oleh kera. Mula daripada atas, invading house, menceroboh ke dalam rumah, messing up garbage, selongkar tong sampah, damaging properties, merosakkan harta, attacking human, menyerang manusia, destroy crop, merosakkan tanaman, dan landscape, potential of transmitting disease, dan juga berpotensi untuk menyebarkan penyakit. Ini antara masalah yang ditimbulkan oleh kera. So, ini gambar-gambar. Type of disturbance. Satu small research conducted in Sungai Udang ni, dan ini breakdown dia jenis-jenis gangguan. 8% menyerang manusia, kemudian 25% kes kejadian kes menceroboh rumah, 30% menyelongkar tong sampah, 20% mencuri makanan, dan 70% merosakkan harta benda, 17%. Jadi ini berdasarkan kepada kuesioner ataupun soal selidik yang yang disebarkan kepada penduduk dan berdasarkan kepada maklum balas yang kembali. Inilah dia punya breakdown dia dekat Sungai Udang di Melaka. Kemudian di Kampung Gahal Ulu Langat, di mana bermula daripada 13%, ini lain-lain, 37% menyelongkar tong sampah, 25% merosakkan landscape, 5% menyerang penduduk, 20% menceroboh masuk ke dalam premis rumah pejabat dan sebagainya. Jadi kita lihat gangguan kera ni serius. Types of harassment or disturbance made by Macaca fascicularis. Dan ini berdasarkan kepada soal selidik. Blocks, roads and routes. Dia menghalang dan mengganggu lalu lintas. Kemudian rubbish bins, menyelongkar tong sampah, leaving pieces of food waste, meninggalkan najis dan juga pembaziran makanan, damaging crop, merosakkan tanaman, making noises, buat bising, intruded in the resident houses, ceroboh masuk dalam rumah, stealing goods in the house, example food, mencuri, damages of equipment and materials in house, dan juga merosakkan peralatan di dalam rumah. So ini kes-kes yang dikategorikan sebagai gangguan kera. Okay, kita lihat kaedah kawalan pula. Ada beberapa kaedah dekat sini, iaitu trapping and translocating, perangkap dan pindahkan, poisoning and killing, menggunakan racun dan membunuh. Ini tidak disalah di segi undang-undang ni. Dan create buffer zone, wujudkan zon penampan antara kediaman manusia dan juga hutan,
Jadi ada kawasan penampan macam semak belukar, ya. Jadi tidak ada direct contact antara habitat kera dan habitat manusia. Dan yang keempatnya adalah castration of alpha male. Ini pemandulan. Jadi ini beberapa kaedah kawalan kera. Control. Three methods to prevent primate from disrupting their farm, which is chasing, shooting, trapping, and poisoning of the primate. Ini kaedah yang digunakan untuk menghalang kera daripada mengganggu tanaman, iaitu mengejar, shooting, tembak. Ini kena ada lesen lah. Dan ini sebenarnya salah dari segi undang-undang, trapping, pasang perangkap dan juga meracun. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh autoriti, pihak berkuasa, berdasarkan kepada tahap keseriusan gangguan kera. Ini tak boleh diambil ataupun kaedah-kaedah tak boleh digunakan oleh orang awam. Authority must create a buffer zone, wujudkan kawasan penampan that can be a permanent habitat. Jadi wujudnya satu habitat yang kekal untuk kera. Capture and translocate elsewhere, tangkap dan pindahkan. Was not effective, tidak berkesan sebab macaque is able to learn, adapt and escape quickly from the past experience. Ini sebab dia mempunyai tahap intelijen yang tertentu, dan dia boleh berdasarkan pengalaman yang lalu untuk keluar daripada situasi itu. Furthermore, they could be replaced by other troops, especially when human encroach into their habitat continuously. Jadi bilangan atau individu yang ditangkap itu boleh diganti oleh kelompok yang lain, terutama apabila berlaku pertembungan yang kerap antara manusia ataupun kediaman manusia itu memang bersempadan dengan habitat kera. Jadi ini disebut sebagai continuously encroaching. Alternatively, sebagai alternatif, sterilization of male macaques, memandulkan kera jantan untuk mengurangkan pertambahan populasi. The discovery of new castration technique which did not require removal of testes makes ethanol formalin castration a valuable option for large scale use. Jadi tak perlu dikasih, tapi dengan menggunakan bahan kimia, ethanol formalin. Dan kaedah ini disebut sebagai ethanol formalin castration. These two methods were viewed as not being cruel or killing the animal, and so were in accord with their moral or religious belief. Jadi kaedah ini dianggap tidak kejam ataupun membunuh haiwan ini yang seringkali dilihat bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama, kepercayaan. Intra-epididymal injections method such as chemical castration applied to adult male for their fertility control. Bagaimana kita menggunakan bahan kimia tadi, itu melalui intra-epididymal injections dengan suntikan. Chemical agent injected into epididymis or vas deferens cause infertility by induced blockage of the tubules in male animals which is permanent. Jadi suntikan bahan kimia ini dibuat dekat into epididymis or vas deferens. Ini salah satu struktur dalam sistem pembiakan jantan. Dan ini boleh menyebabkan sekatan blockage of the tubules. Maksudnya dia tidak boleh mengeluarkan sperma, dan dengan itu tidak berlaku kehamilan. Ini kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan kepada perbandingan dua tempat di mana kita buat kajian ni, di Kampung Banjar dan juga Kampung Selabak. Ini dekat Perak, di mana
kaedah tangkap dan pindah adalah 83%. Kemudian male sterilization 73% dan tembak ataupun menggunakan racun 16%. Yang ini bagi kampung Selabak, capture and translocate 76%, male sterilization 73%, dan juga poison or shot 26%. Ini perangkap yang digunakan. Jadi dengan menggunakan umpan, maka kera ni akan masuk ke dalamnya. Tapi seperti yang kita sebut sebelum ni, kera ni dia ada tahap kebijaksanaan dan dia boleh ingat, maka dia akan mengelak kalau dia melihat rakan-rakan dia terkena ataupun terperangkap dalam perangkap seperti ini. The ways that residents do to chase away macaques so that they no longer disturb. Jadi ini kaedah yang digunakan oleh orang yang terlibat dalam soal selidik. They put a poison bait in food. Dia letak racun pada makanan, catch and culls one of the macaque, tangkap dan cat. Jadi yang lain akan melarikan diri daripada individu tersebut. Catch one member and put in a cage. Tangkap seekor dan masukkan dalam sangkar. Make a lot of noise, buat bising. Bila untuk menyebabkan apa ni, jadi kera tadi akan lari. Put tiger statue, so macaques menggunakan apa ni, kita panggil patung harimau. Tapi ini pun sebenarnya berkesan untuk satu tempoh yang singkat. Tembak, shoot the macaque, others catapult menggunakan lastik dan tidak buat apa-apa. Jadi antara beberapa tindakan responden. Ini kajian yang dibuat di Taman Melawati dan Taman Desiran menggunakan nets ataupun kelambu, cut nearby trees, potong pokok-pokok yang berdekatan, provide trash can that cannot be open, menggunakan tong-tong sampah yang penutupnya tak boleh dibuka, cooperate with perkhidmatan to put out traps, dan bekerjasama dengan perkhidmatan untuk meletakkan perangkap sangka, install electric fences, menggunakan pagar elektrik. Dan ini resident support for methods to reduce the invading population of macaque in the human residence area. Capture, transfer, vasectomy. Vasectomy ni itulah pemandulan ni. Kemudian poison or shot. Jadi kita tengok yang popularnya adalah capture dan transfer, tangkap dan pindahkan. Ini menggunakan homemade repellent. Repellent ni maksudnya bahan yang mengusir ataupun menghalau. Scaring, tujuannya adalah untuk menakutkan kera, scaring off. Kemudian strong unpleasant smell, mempunyai bau yang tidak menyenangkan. Discouraging the presence of macaques, kita discourage ataupun kita menjejaskan sehingga kera tadi tidak mau hampir. Mudah untuk diperolehi, causing no injury or harmful effect to the macaques. Jadi tidak menjejaskan kera tadi dan mendatangkan mudarat. Contohnya adalah seperti belacan, ikan masin dan juga rambut manusia. Jadi ini ciri-ciri homemade repellent, yang ciri-ciri yang yang kita cari kepada homemade repellent. Dan bila dibuat uji kaji, kita dapati dengan menggunakan red tape. Red tape ni maksudnya adalah tape yang bersinar. Bila kena kepada matahari dia akan melantun, cahaya dia akan melantun dan bersinar. Dan menggunakan black pepper. Black pepper ni lada hitam dan juga budu. Jadi kita tengok kalau kontrol kawalan, maksudnya memang tak berkesanlah, tak ada apa-apa repellent. Kemudian dengan menggunakan red tape dan juga black pepper,
kesannya adalah sama, ya. Tapi menggunakan wudu, ini sangat berkesan, ya. Significantly different, ya, compared to B ni, dan juga sentuh A, iaitu control, ya. Jadi wudu ni dia mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan kepada kera tadi dan mereka akan menjauhkan diri. Okey, kemudian bila membandingkan di antara belacan, kemudian ikan yang sudah busuk dan juga rambut manusia, maka didapati dari sudut berkesannya belacan dan ikan yang busuk ni lebih berkesan, ya, daripada menggunakan rambut manusia. Jadi itu antara kaedah-kaedah kawalan yang boleh dibuat ni dengan inisiatif sendiri. So itulah berkaitan dengan kera. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, please tanya. Silakan. Doktor, saya ada satu soalan. Ya, sila. Kalau kera ni dia serang kediaman kan? Macam mana? Kalau kera ni menyerang kediaman, Menyerang kediaman. kita behavior dia macam mana kalau kita try halau kan? Dia makin ganas menyerang kita ke ataupun macam mana? Okey, dia bergantung. Bergantung kepada berapa lama kera tu sudah berada dalam tempat tersebut. Kalau dia dah terbiasa, kan, maksudnya dia lebih agresif. Dan dalam situasi tersebut memang bahaya. Kalau boleh perlu dijauhilah sebab dia boleh menyerang. Terutama kanak-kanak dan kanak-kanak lah, ya. Dia menyerang secara agresif dan menggigit. Tapi kalau macam baru saja, macam kawasan tu kawasan perumahan baru kan, kemudian kera yang ada dekat tempat tersebut dia mula menceroboh, waktu tu mungkin dia tak biasa lagi dengan kehadiran manusia, waktu tu mungkin dia lebih takut. Tapi tetap berbahaya lah, kena tengok jugalah, ya. Terutama kalau dia ada alpha male yang sudah tua kan, dan kita tengok dia sangat agresif, so perlu dijauhilah. Jadi tengok situasi lah. Sebaik-baiknya kalau kes pencerobohan tu semakin kerap, eloklah hubungi perkhidmatan untuk laksanakan langkah-langkah kawalan, seperti yang ada dalam kuliah tadi. Okey? Tapi yang kalau memang dia dah dekat dengan kita, maksudnya dah memang berhadapan, kira lari je lah. Okey, biasanya dia akan menghampiri kita kalau dia lihat kita bawa sesuatu. Macam contohnya kita bawa plastik bag ke kan, so dia anggap tu macam makanan lah, dia akan cuba rampas. Ini bagi koloni yang biasa berinteraksi dengan manusia. Contohnya macam Taman Melawati di dekat Kuala Selangor kan. Itu memang dia masuk dalam kedai, dah tak takut dengan orang. So kalau macam you berada dalam keadaan seperti itu, susah nak cakap jugalah. Kalau kita merasakan selamat untuk lari, kita larilah, ya. Kalau kita ada pegang sesuatu macam ada kayu ke apa, you can use it to protect yourself, ya. Okey? Okey, baik doktor, terima kasih. Ada soalan lain? Biasanya sebelum COVID dulu memang kita buat lawatan, kita pergi Kuala Selangor dan kita observe behavior ataupun lakuan kera. Tapi yalah, kita dikekanglah oleh masalah tak boleh nak keluar dan sebagainya. Any more question?